Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Putra bin Ahsan. Nombor matrik saya A175614. Dan video ni dibuat untuk memenuhi tugasan PPSU 2123 Usul Fiqh 2 untuk semester ini, tahun 2022. Hari ini saya nak bercerita ataupun berkongsi tentang at-taqlid. Dan saya akan ceritakan beberapa perkara dalam masa 10 minit ke depan ini ataupun 8 minit ke depan tentang beberapa perkara tentang taklid ini. Antaranya ialah definisi, kemudian hukum taklid itu, kemudian pendapat ulama taklid, hukum syarak amaliyah, kemudian syarat-syarat taklid, dan kemudian saya akan ceritakan juga tentang taklid selain daripada mazhab yang 4, kemudian taklid pada mazhab-mazhab. Itu antara beberapa perkara yang saya akan ceritakan secara ringkas dalam video yang mungkin kurang daripada 10 minit ni. Okey, ingat tajuk kita ialah at-taqlid. Sebelum kita nak masuk tentang definisi dulu, kita kena faham dulu taklid tu apa. Taklid ni maksud dia secara mudahnya ialah kita mengikut orang lain. Tu taklid secara umum ialah yang kita faham, kita taklid orang tu, kita ikut orang tu. Dan dalam Islam, untuk kita beramal agama, untuk kita hidup dengan agama, beramal dengan agama, kita perlu mengikut kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan Al-Quran dan Sunnah ini, dia tak boleh kita ambil dia secara terus. Contohnya ayat Al-Quran, dia suruh buat ni, pak kita terus buat. Ataupun ada hadis suruh buat ni, pak kita terus buat. Dia ada konteks tertentu yang membuatkan kita untuk execute benda tu, untuk laksanakan benda tu. Dia tak boleh you ambil terus buat, tak. Dia kena melalui beberapa tapisan lah untuk kita amalkan sebagai orang awam. Dan untuk memahami Al-Quran dan hadis ni, seseorang tu perlu sampai kepada level mujtahid. Mujtahid ni maksud dia orang yang boleh mengeluarkan fatwa lah mudahnya. Dan untuk jadi mujtahid, kita kena ada beberapa ilmu. Antaranya ialah kita kena tahu bahasa Arab dengan sangat baik, tahu dia punya nahwu sorof dia dengan baik, tahu dia punya mantik, manik, bayan. Dan yang kedua, dia kena juga tahu tentang Al-Quran. Dia kena tahu asbabun nuzul Quran itu, ayat Al-Quran itu, ataupun dia kena tahu nasih mansuk Al-Quran itu. Dan dia juga kena tahu hukum ayat Al-Quran sama ada qat'i ataupun zonni. Dan yang ketiga, dia juga kena tahu as-sunnah. Dia kena tahu hadis tu sahih ke dhaif ke, asbabul wurud hadis itu antaranya lah untuk jadi mujtahid. Dan disebabkan dia perlu kepada ilmu yang banyak ini, jadi tak semua orang ada kemampuan ataupun capability untuk tahu semua benda tu lah. Dan macam ni Al-Quran dan hadis, kemudian dia perlu kepada satu orang yang ada banyak ilmu untuk dikeluarkan hukum daripada Al-Quran dan hadis tu lah. Dan tak semua orang boleh jadi mujtahid ini. Dan disebabkan tak semua orang boleh jadi mujtahid, maka kita bertaklid kepada orang yang boleh jadi mujtahid tu. Dan persoalan ni ialah, boleh ataupun tidak kita bertaklid kepada mujtahid-mujtahid ini? Dan kalau boleh, apa keadaan-keadaan dia? Jawapan dia saya akan terangkan sikit dalam video ni. Dan munculnya taklid ni dipengaruhi oleh adanya mazhab lah. Bila ada mujtahid, maka dia ada tokoh dia. Dia ada tokoh, dia ada school of thought dia. So kita panggil mazhab lah. Dan umumnya kita ada 4 mazhab. Kita ada mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanbali dan mazhab Hanafi. Okey, tu pengenalan dia. Dah 4 minit. Video 10 minit je. Kemudian yang pertama ialah definisi. Dari sudut bahasa, daripada perkataan qalada yang bermaksud membelenggu sesuatu di leher. Dari sudut istilah ialah menurut ulama usul fiqh, ia beramal dengan pendapat orang lain tanpa mengetahui hujah dan dalilnya. Selain itu, taklid juga ialah mengikut atau menerima pendapat orang lain tanpa mengetahui dasar dan dalil serta bukti kenapa ia berpendapat sedemikian. Menurut Al-Ghazali, taklid ialah mengikut pendapat orang tanpa hujah. Kemudian menurut Dr. Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahawa taklid pada istilah ialah mengambil perkataan ataupun pendapat orang lain tanpa mengetahui dalilnya. Itu ialah definisi taklid. Dan yang kedua ialah hukum. Taklid merupakan suatu perkembangan baru. Ia bermula pada abad ke-4 Hijrah
ulama tidak ada kata sepakat terhadap taklid. Jadi ada beberapa pendapat. Kenapa dikatakan ia satu perkembangan yang baru? Kerana zaman Nabi, ada Nabi lah, kita ambil Al-Quran yang hadis itu secara terus daripada Nabi. Kemudian selepas itu ada sahabat, kemudian ada tabi'in. Dan selepas itu dia dah makin jauh, maka ada banyak pendapat. Sebab itu kita perlu kepada taklid. Jadi hukum dia antara lain kata ulama ialah harus, kerana tidak semua manusia mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi dan kelebihan dalam berfikir, terutamanya orang awam. Kita lah tu orang awam. Untuk orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk mencari dalil dan mengenali Allah dengan dalil terperinci, wajib bertaklid dalam akidah. Begitu juga dalam fiqah. Kerana mereka tidak dapat memahami nas dan tidak dapat mengisbatkan hukum sendiri, mereka wajib bertaklid kepada pendapat mujtahid. Dan dalam Al-Quran, dalam surah An-Nahl ayat ke-43, dan tidaklah kami mengutuskan rasul-rasul sebelummu, wahai Muhammad, melainkan daripada kalangan orang-orang lelaki yang kami wahyukan kepada mereka. Oleh itu, bertanyalah kamu kepada orang-orang yang berpengetahuan agama jika kamu tidak mengetahuinya. So, dalil ijma' mengatakan bahawa semenjak zaman sahabat lagi telah disepakati bahawa orang awam sentiasa bertanya dan meminta fatwa daripada ulama' dan mujtahid. Mujtahid pula memberi fatwa dan hukum yang diminta itu tanpa menghuraikan dalil dan tanpa memberi dalil dengan panjang lebar kepada mereka. Dengan itu menunjukkan bahawa bertaklid daripada kalangan orang awam adalah harus. Kemudian yang ketiga, pendapat ulama taklid tentang hukum syarak amaliyah. Pendapat jumhur ulama berpendapat bahawa seseorang itu tidak boleh bertaklid secara mutlak. Hal tersebut bertujuan supaya setiap orang Islam belajar dan berusaha mengetahui hukum dan landasan hukum serta dalilnya supaya mereka dapat beramal atas dasar ilmu dan bukan ikutan. Pendapat sebahagian ulama berpendapat wajib bertaklid secara mutlak dan mengharamkan berfikir sendiri. Hal itu kerana sekiranya setiap orang berfikir sendiri dalam perkara syarak, maka akan menjadi huru-hara dan porak-peranda dalam masyarakat dan agama. Pendapat ulama yang sederhana, iaitu bersikap pertengahan, mengatakan bahawa wajib bertaklid atas orang awam dan mereka yang lemah ilmu agamanya, dan haram bertaklid bagi mereka yang mujtahid. Mujtahid yang saya terangkan di pengenalan tadi itulah orang yang ada kemampuan untuk menguasai ilmu-ilmu yang boleh mengeluarkan fatwa. Pendapat ketiga ini adalah yang dikira pertengahan dan rajih. Mereka mengembangkan hukum dan mengeluarkan fatwa dan membetulkan kesilapan dan sebagai ikutan serta panduan orang awam. Manakala orang awam yang tidak mampu dan rendah agama wajib bertaklid kepada ulama yang mujtahid dengan wajib mengetahui hukum-hukum dan tidak wajib mengetahui dasar pengambilan hukum tersebut. Maksud dia, kita sebagai orang awam ni wajib bertaklid kepada ulama dalam hukum-hukum syarak. Ini poin penting ni kita kena ingat. Sebab orang hari ni banyak perkara dalam agama dia nak dalil, mana dalil. Sedangkan dia bahasa Arab tahu anak anta je, yang lain fail. Tapi sibuk nak tahu dalil. Bila bagi tahu dalil bukan dia boleh buat apa pun kan, tapi sibuk nak tahu dalil. Maka dalam hal-hal syarak, dalam perkara-perkara fundamental, dalam perkara pokok, tak payah nak tahu sangatlah dalil sebab kita orang awam. Tapi kalau kita tak mampu untuk belajar, ada ruang dan peluang dan kita pun tahu diri kita pandai, maka kita kena belajarlah supaya kita mengamalkan Islam itu bukan taklid semata-mata, tapi juga atas dasar ilmu. So bila kita buat sesuatu tu atas dasar ilmu, maka kita akan lebih menghayati kita punya hidup beragama tu lah. Saja nak cukupkan masa panjang. Dan yang keempat ialah syarat-syarat taklid. Ada beberapa syarat. Antaranya ialah syarat kepada orang yang bertaklid. Orang awam itu tidak mengetahui cara-cara untuk mencari dan mempelajari hukum syariat, maka ia dibolehkan mengikut pendapat orang yang lebih pandai dan alim dalam soal hukum syariat serta mengamalkannya. Adapun orang yang pandai dan sanggup mencari sendiri hukum-hukum syariat, maka adalah harus berijtihad sendiri bila waktunya masih cukup. Bukan maksud dia kita boleh cari sendiri ini, kita boleh keluarkan fatwa sendiri, tak. Banyaknya masalah-masalah ini dia dah selesaikan oleh ulama yang dulu lah. So kalau kita jumpa masalah tu pun mungkin kita hanya ambil pendapat-pendapat ataupun ulama dulu dan kiaskan kepada situasi yang baru hari ni lah. Kemudian yang kedua ialah syarat-syarat perkara yang diikuti tu
Dalam hukum akal tidak boleh bertaklid kepada orang lain seperti mengetahui adanya zat yang menjadikan alam serta sifat-sifatnya, dan hukum akal yang lainnya kerana jalan menetapkan hukum-hukum tersebut ialah akal. Sedang setiap orang mempunyai akal. Oleh itu, sebab itu tidak ada gunanya bertaklid kepada orang lain dalam hal-hal yang kita boleh berfikir secara akliyah lah. Hukum dalam soal syarak dalam hal agama, yang pertama ialah hukum dalam soal ibadat yang umum yang diketahui dengan pasti daripada sudut agama seperti solat dan lain-lain itu, maka kita taklid jugalah kan, sebab dia ada banyak pendapat. Ulama Syafi'i begini cara solat dia, ulama Maliki pula begini cara solat dia, cara berwuduk dia, perkara-perkara yang membatalkan wuduk dia lain. Dan dalam soal ibadat yang khusus yang diketahui dengan cara penyelidikan dan mencari dalil. Dan yang kelima, taklid selain daripada mazhab 4, jika tidak wajib bertaklid kepada mana-mana mazhab, adakah ia terhad kepada mazhab yang 4, iaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali sahaja, maka terdapat 2 hukum. Hukum bertaklid selain daripada imam yang 4 ada perkara yang tidak melibatkan fatwa. Harus, hukum dia harus. Dan tidak harus kerana tidak terhimpun mudawam dan dibukukan serta tidak kemas, dan tersusun kerana lebih terdedah kepada kesilapan. Pandangan Dr. Wahbah Az-Zuhaili perbincangan di atas tidak melibatkan orang awam kerana mazhab mereka ialah mazhab yang dipakai oleh mufti. Orang awam tidak mampu untuk mengistimbat hukum, lalu mereka akan bertanya kepada mufti. Fatwa yang dikeluarkan oleh mufti akan diterima pakai tanpa mengambil kira fatwa tersebut bersumber daripada mana-mana mazhab. Ada orang kata, boleh tak kita nak bertaklid mengikut mazhab Hanafi ke, Maliki ke, Syafi'i dalam hal-hal tertentu? Maka jawapan Dr. Wahbah Az-Zuhaili, orang awam tak payah nak ambil tahu sangat benda tu. Bagi kita tanya kepada mufti. So kita orang awam, kita punya mazhab kita ialah bergantung kepada mazhab mufti kita. Dan mufti itu pula, dia bukannya simply keluarkan hukum tu hanya berpandangan daripada satu mazhab saja. Mungkin dia juga akan ambil beberapa mazhab yang lain, ataupun daripada pandangan mazhab yang lain, dia kira sesuai untuk dilaksanakan dalam konteks situasi dan masa tempat itu, maka dia keluarkan fatwa itulah. Jadi kalau ada orang kata, aku rasa nak solat hari ni pakai mazhab Maliki lah, maka dia orang awam tak boleh lah. Tak boleh. Tak boleh bertaklid pada mazhab-mazhab. Jadi yang keenam dan terakhir, menurut Al-Amidi, Ibnu Al-Hajib dan Kamal Al-Humam, tidak wajib bertaklid kepada seorang mujtahid mazhab tertentu dalam satu masalah. Mereka boleh beramal dengan mazhab ini, kemudian dalam masalah lain mereka boleh beramal dengan mazhab ini. Berdasarkan pendapat ini, jika kita bertaklid kepada mazhab Syafi'i dalam satu masalah, tidak semestinya kita mesti bertaklid dengan mazhab ini dalam semua masalah. Dibenarkan mengamalkan pendapat dari mazhab-mazhab lain, ataupun kita panggil talfiq. Talfiq ni adalah sebutan bagi seorang yang dalam beribadat mengikut salah satu pendapat dari mazhab yang 4 atau mazhab lain yang popular, tetapi ia mengikut pula mazhab yang lain dalam hal yang pokok atau salah satu daripada bahagian tertentu. Samalah macam ni, kita pun banyaknya rujuk mufti. Sebab contohnya dalam jual beli kan dulu tak ada jual beli online, dan sekarang ada jual beli online. Dan ada beberapa hukum jual beli yang kita gunakan hari ini, saya tak tahulah, saya tak ingat pun istilah-istilah dia, tapi perkara itu dalam mazhab Syafi'i tak boleh. Tapi kita ambil juga mazhab-mazhab lain, contohnya mazhab Hanafi, Hambali, untuk diterima pakai kerana fatwa itu daripada mazhab itu sesuai dan boleh diguna pakai dalam konteks masa dan keadaan kita hari ini. Contoh dia lah. Dan benda ni biasanya tak melibatkan orang awam pun. Orang awam biasanya kita pakai je apa yang mufti bagi, apa yang orang yang bijak pandai dalam bidang tu bagilah. Dan saya rasa itu je perkongsian saya untuk video tugasan kali ini. Dan macam biasalah, segala yang baik tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk tu datang daripada kelemahan dan kekurangan diri saya sendiri. Dan ialah kekurangan diri saya lah, siapa lagi saya bercakap. Saya rasa itu je. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.